Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan kajian mengenai isu semasa dan potensi aquaculture di Malaysia yang dianggotai oleh Nirah binti Afandi, Nur Amni binti Baharudin, Yushahidah binti Yahya, Amir Syarudin bin Abdul Hamid, Farah Azira binti Abdul Rahman, Nurul Najwa Fatihah binti Roslan, Nur Ain Nadira binti Razmi, Ahmad Fakhur Razi bin Razali, Eng Wan Zin dan juga Mio Muhammad Arif bin Muhammad Nur Azam. Pertamanya, bagi pengenalan, ikan merupakan satu sumber protein yang penting kepada masyarakat. Menyebabkan permintaan terhadap ikan semakin meningkat berikutan peningkatan populasi dan pendapatan penduduk setempat. Justru itu, aktiviti aquaculture menjadi penyelesaian bagi menampung jumlah ikan yang semakin berkurangan. Kegiatan aquaculture merupakan satu proses ternak spesies hidupan air di tempat yang lebih terkawal. Melalui isu semasa, permasalahan kajian yang dijalankan berkaitan kerosakan hutan paya bakau akibat pembinaan infrastruktur aquaculture seperti pembinaan sangkar dan kolam aquaculture. Selain itu, kegagalan Malaysia menembusi pasaran antarabangsa disebabkan kekurangan daya saing antara industri perikanan aquaculture. Oleh itu, kajian ini membicarakan tentang hubungan antara pembinaan infrastruktur aquaculture dengan alam sekitar serta kemampuan dan potensi pengeksportan semula hasil aquaculture di Malaysia. Berdasarkan kajian lepas oleh Faiz Osuna 2001, kesan aquaculture telah dilaporkan dalam beberapa kajian di mana dalam penternakan udang, khususnya dalam kes yang memerlukan pembinaan kolam, kemusnahan hutan bakau dan paya yang amat membimbangkan. Lebih-lebih lagi apabila ada pengetahuan yang tidak mencukupi tentang interaksi kompleks antara perikanan pantai dengan bakau dan paya. Menurut Edward 2015 pula, masalah alam sekitar dalam sektor aquaculture mula timbul akibat penggunaan makanan berplatelet dan ianya bukannya cara yang lebih selamat dan tradisional untuk menggunakan produk sampingan dan bahan buangan. Selain itu, menurut Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 2020, perikanan aquaculture ini juga bertujuan untuk memperkembangkan potensi ekspor. Pada tahun 2018, perikanan aquaculture menyumbang sebanyak 21.2% kepada jumlah pengeluaran ikan negara. Pengeluaran perikanan aquaculture ini menunjukkan penurunan pertumbuhan tahunan sebanyak 1.1% dalam tempoh 2014 hingga 2018. Penurunan ini berlaku disebabkan oleh pengurangan pengeluaran aquaculture air payau atau pemasin sebanyak 6.8%. Seterusnya, kajian lepas. Menurut kajian Syah Haji Abdul Hamid yang menyentuh berkaitan aspek pembinaan aquaculture, kegiatan aquaculture telah melibatkan penebangan pokok paya bakau di sekitar tersebut yang menjadi punca utama runtuhnya tebing sungai. Selain itu, pembinaan jeti turut dilakukan bagi kemudahan aktiviti aquaculture. Seterusnya, kajian Menah Kashir Rahman yang menunjukkan kesan terhadap alam sekitar. Aktiviti aquaculture telah menyebabkan hakisan tebing sungai dan juga pantai yang berpunca daripada kegiatan dan pembinaan kolam aquaculture yang berhampiran dengan tebing. Hal ini kerana pembinaan yang banyak berlakunya penebangan pokok di sekitar tebing dan juga pantai. Seterusnya, menurut kajian Syuhadah yang menyentuh berkaitan potensi ekonomi aquaculture, sektor perikanan aquaculture menyumbang dalam keluaran KDNK. Dalam masa yang sama, permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan perikanan memberi kesan terhadap imbangan pembayaran negara. Apabila permintaan sumber berasaskan perikanan meningkat, ia akan memberi kesan kepada pengeluaran ekspor. Di mana pengeluaran ekspor akan meningkat, dalam masa yang sama, ia dapat meningkatkan pendapatan negara. Menurut M. Syalini Anak Perempuan Mohan 2020, data pendaratan ikan di Selangor pada tahun 2018 adalah sebanyak 3,814.46 tan metrik, telah meningkat berbanding tahun sebelumnya iaitu pada tahun 2017 pada kuantiti sebanyak 1,201.46 tan metrik. Ini menunjukkan pelabuhan Tukun Tiruan dapat meningkatkan pendaratan ikan yang lebih banyak kerana populasi ikan meningkat dengan baik. Hasil kajian yang dijalankan oleh Firuza Begum Mustafa 2005 mendapati majoriti penduduk bersetuju bahawa penebangan pokok bakau berlaku menyebabkan kehadiran bencana alam seperti banjir. Hal ini kerana pokok bakau yang mampu menyerap air hujan kian berkurang kerana ditebang untuk membina kolam udang harimau. Penghasilan ternakan ikan dalam sangkar di Pulau Pinang ialah sebanyak 43,200 tan metrik pada tahun 2017, melibatkan 114 orang penternak. Ini menunjukkan potensi dalam memajukan aquaculture di Malaysia semakin membaik, menurut Sinar Harian pada tahun 2018. Bahagian ini memaparkan metodologi yang dijalankan untuk dua objektif kajian. Objektif pertama menggunakan analisis korelasi dan objektif kedua menggunakan analisis deskriptif.
Kerangka penyelidikan bagi objektif 1 mempunyai 3 pemboleh ubah yang terdiri daripada 1 pemboleh ubah tidak bersandar iaitu pembinaan infrastruktur akuakultur dan 2 pemboleh ubah bersandar, pencemaran air dan kerosakan kawasan hutan paya bakau. Hipotesis bagi objektif 1 ialah H0 di mana pencemaran air dan kerosakan kawasan hutan paya bakau mempunyai hubungan dengan pembinaan infrastruktur akuakultur, dan H alternatif iaitu pencemaran air dan kerosakan kawasan hutan paya bakau tidak mempunyai hubungan dengan pembinaan infrastruktur akuakultur. Sumber data kajian ini diperoleh daripada laman web Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan 2 kaedah analisis data iaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif ini adalah digunakan untuk mengkaji objektif kajian 2 dan kaedah ini adalah penting untuk mengetahui hubungan antara peningkatan pengeluaran aquaculture dan tingkat teknologi. Dengan ini, faktor yang mampu memperkembangkan potensi ekspor juga dapat ditunjukkan. Selain itu, analisis korelasi yang digunakan untuk objektif 1 adalah mengkaji apakah kesan terhadap pembinaan infrastruktur aquaculture sekiranya berlaku pengaruh pencemaran air dan kerosakan kawasan hutan paya bakau. Kaedah ini adalah penting untuk mengenal pasti kewujudan hubungan di antara pembinaan infrastruktur aquaculture dan alam sekitar dengan menggunakan persamaan regresi untuk menentukan hipotesisnya. Seterusnya, hasil dan perbincangan bagi objektif 1 mengkaji hubungan antara pembinaan infrastruktur aquaculture dan alam sekitar. Berdasarkan hasil yang diperolehi, nilai koheren antara kualiti air tercemar dan keluasan hektar adalah negatif 0.313. Ia berdasarkan N adalah 21 tahun. Seterusnya, berdasarkan dapatan diperolehi juga adalah menunjukkan koheren bukan parametrik. Nilai perkali koheren kualiti air adalah keluasan hektar adalah negatif 0.265 berdasarkan N 21 tahun dan nilai P adalah 0.246. Dan objektif yang kedua mengkaji kemampuan dan potensi pengeksportan semula jadi aquaculture di Malaysia. Berdasarkan hasil yang diperolehi, nilai min adalah lebih besar berbanding sisi yang bawah bagi jumlah pengeluaran tan metrik dan nilai pengeluaran. Covariance adalah positif, menunjukkan nilai pengeluaran cenderung meningkat dengan jumlah pengeluaran. Min bagi nilai pengeluaran adalah 1,197,309.57, lebih besar berbanding min jumlah pengeluaran iaitu di mana 345,587.76. Begitu juga dengan sisi yang piawai, nilai pengeluaran adalah 935,89.47, lebih besar berbanding jumlah pengeluaran tan metrik iaitu di mana 163,167. Seterusnya saya akan menerangkan perbincangan di objektif 1. Pencemaran air merupakan antara masalah alam sekitar utama kerana permukaan bumi diliputi air lebih daripada 70%. Pencemaran air dapat didefinisikan sebagai pencemaran aliran sungai, lautan, tasik atau hamparan air lainnya. Antara punca pencemaran air salah satunya adalah disebabkan oleh pembentukan pembinaan projek aquakultur. Kebanyakan aktiviti aquakultur dibangunkan di dalam kawasan sungai dan juga kawasan berhampiran hutan paya bakau. Kedua, pertambahan dan perkembangan aktiviti aquakultur juga mampu mengancam tahap kelestarian hutan paya bakau. Hal ini kerana pembentukan penempatan aquakultur di Malaysia kebanyakannya dijalankan di kawasan hutan paya bakau bagi aktiviti penternakan. Dapat disimpulkan, walaupun jumlah peternakan aquakultur menurun, namun jumlah keluasan pembinaan aquakultur semakin meningkat dan berkembang kian hari. Di sebalik keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti ini, terdapat juga kesan-kesan sampingan yang dipertanggungjawabkan iaitu seperti pencemaran air sungai dan juga kemusnahan hutan paya bakau. Sebelum ini, Kesatuan Eropah EU telah mengenakan larangan ekspor aquaculture pada Jun 2008 terhadap Malaysia kerana amalan pertanian yang buruk.
Justru itu, Malaysia telah menjalankan beberapa inisiatif untuk mengendalikan imej yang baik. Antara program yang dijalankan ialah menggunakan sistem peladangan aquaculture pita SAS. Sistem ini mampu mengeluarkan hasil yang lebih tinggi dengan kadar antara 1.5 hingga 2 kali ganda berbanding kaedah peternakan ikan yang biasa. Seterusnya, menjalankan projek kajian pra-kemungkinan PEMU, di mana projek ini dibentuk bagi meningkatkan pengeluaran hasil ternak air, terutama kepada penternak-penternak kecil. Projek yang ketiga ialah menjalankan projek penetasan benih ikan. Pelaksanaan projek ini mampu mengeluarkan benih melibatkan penggunaan induk-induk broodstock ikan dari sumber tempatan. Projek yang terakhir ialah projek Rumpai Laut Sabah. Projek ini bertujuan untuk memenuhi kawasan pembangunan khas rumpai laut bagi aktiviti pengkuturan dan pemprosesan produk nilai tambah berhasilkan rumpai laut dengan menggunakan infrastruktur asas dan lain-lain sistem sokongan industri. Jika sebelum ini negara Malaysia telah diban atas faktor sistem peternakan yang tidak baik, maka kini imej buruk sudah diubah dan telah pun menggunakan sistem yang bertepatan dan bersesuaian dengan sektor aquaculture. Kesimpulannya, operasi pembangunan infrastruktur aquaculture telah memberi kesan buruk pada ekosistem, memandangkan sangkar dan kolam aquaculture merendahkan kawasan hutan paya bakau. Kehilangan pokok bakau di kawasan pantai akibat pembangunan aquaculture akan mengakibatkan pisah pantai. Selain itu, ketidakupayaan perniagaan perikanan aquaculture untuk mengakses pasaran seluruh dunia mengakibatkan kekurangan daya saing. Oleh itu, hasil kajian ini telah mendapati walaupun bilangan penternak aquaculture semakin berkurangan, keseluruhan kawasan yang sedang dibangunkan untuk aquaculture semakin berkembang dan berkembang pada masa kini. Selain itu, dengan peningkatan tahap teknologi dan bakat dalam industri aquaculture negara kita, terdapat korelasi yang jelas antara tahap pengeluaran aquaculture dan penjanaan hasil yang berkualiti tinggi. Hasilnya dapat menunjukkan keupayaan Malaysia untuk menuntut semula kedudukannya sebagai peneraju dalam ekspor barangan aquaculture ke negara antarabangsa. Sekian, terima kasih.